Apa khabar semua? Anda ada pakai kereta turbo tak? Anda tahu tak, turbo yang dekat dalam kereta anda tu satu masa dulu satu equipment yang sangat mahal. Mungkin lebih mahal daripada enjin tu sendiri. Tapi sekarang ni kalau kita tengok, hampir semua kereta baru dah ada turbo dekat dalam tu. Myvi je tak ada lagi. Dan kalau anda perasan, harga kereta tu tak adalah jauh lebih tinggi daripada kereta yang tak ada turbo. Maknanya kereta ada turbo dengan kereta yang tak ada turbo ni, harga dia lebih kurang saja sekarang ni. Jadi macam mana teknologi turbo yang dulunya harga dia tinggi gila, sekarang ni boleh jadi sangat affordable. Siapa-siapa nak beli enjin turbo pun boleh, nak beli turbo masuk dekat enjin sendiri pun boleh. Jadi dalam video ni anda akan tengok 5 sebab kenapa turbocharger yang dulunya sangat mahal sekarang boleh jadi sangat murah. Jom kita tengok. Baik, sebelum tu anda kena faham dulu turbo ni fungsi dia apa. Jadi turbocharger ni manufacturer letak dekat enjin kita supaya enjin kita tu lebih power daripada kalau dia tak ada turbo. Turbo ni tugas dia compress udara yang masuk dalam enjin kita. Lepas tu bila lebih banyak udara boleh masuk, lebih banyak minyak kita boleh bakar dan enjin tu pun jadi lebih power. Maknanya kalau enjin yang tak ada turbo tapi dia 1 liter, bila letak je turbo mungkin power output dia sekarang sama macam enjin 1.5 liter. Dan pada zaman dulu, masa mula-mula turbocharger ni dicipta, turbo tu sendiri lebih besar daripada enjin. Jadi memang sangat mahal dan mainly digunakan untuk aviation industry, untuk kapal terbang. Tapi bila dia masuk dalam otomotif, kegunaan yang awal adalah of course untuk racing. Jadi enjin tu dah power, dia bagi power lagi, letak turbo dekat situ. Jadi kalau regulation kata 4 liter, tak boleh pakai enjin 5 liter kan? Tapi dia letak turbo, enjin tu sebenarnya sama power dengan 5 liter, tapi masih lagi guna enjin 4 liter. Jadi dekat situ ada power advantage untuk siapa yang pakai turbo. Tapi bila dah lama-lama, regulation tentang emission ataupun pencemaran daripada exhaust kereta kita ni menjadi satu topik yang sangat hangat. Jadi negara-negara, lagi-lagi negara maju sana, dia pun paksalah pengeluar kenderaan ni untuk kurangkan pencemaran ni. Jadi manufacturer pun tengok beberapa option yang ada. Contohnya turbocharging, ataupun guna hybrid, ataupun guna full EV. Dan antara ketiga-tiga ni, teknologi yang paling murah adalah turbocharger. Sebabnya kalau enjin ni diorang dah study dan dia conclude bahawa kalau kita boleh kecilkan enjin tu, dipanggil downsizing, dan kita letak turbo, enjin tu akan jadi lebih jimat daripada enjin asal yang tak ada turbo, tapi power output tu maintain. Caranya adalah bila enjin tu jadi kecil, contact surface akan berkurang. Bila contact surface berkurang, friction pun kurang, jadi kecekapan akan lebih tinggi. Dan bila hampir semua manufacturer adapt penggunaan turbocharger dalam enjin diorang, maknanya turbo sekarang dikeluarkan dengan mass production. Memang setiap tahun berjuta-juta atau berpuluh-puluh juta turbo dibuat. Jadi ini dipanggil sebagai economics of scale. Maknanya kalau nak buat satu mahal, tapi kita nak buat 1 juta, 2 juta, bila kita bahagikan balik kos tu, kos satu unit tu akan jadi sangat murah. Contoh yang mudah, korang pergilah kedai RM2. Tengok barang-barang dekat situ, tak mungkin kita boleh buat menggunakan RM2. Kenapa dia dapat jual RM2? Maknanya mungkin dia buat tu RM1 ataupun RM1.50. Caranya adalah dia buat berjuta-juta unit benda tu, jadi kos untuk satu unit menjadi murah. Sampai tak logik harga dia RM2. Samalah macam turbocharger, bila dia dah mass produce, automatic harga tu akan jadi rendah. Jadi itu sebab yang pertama, disebabkan economics of scale. Sebab yang kedua pula adalah bahan yang digunakan untuk membuat turbocharger tu sendiri. Engineer dah jumpa bahan yang mudah nak bentukkan dia, tapi boleh tahan lama. Manufacturer ni pun dia tak naklah jual kereta dia pada harga yang sangat tinggi semata-mata ada turbo tu. Nanti tak berbaloi letak turbo tapi tak ada orang nak beli kereta dia. Jadi dia kena optimize setiap benda supaya harga turbocharger dia tu makin rendah dan dia boleh jual kereta tu dengan harga yang biasa, macam tak ada turbo. Dan untuk pembuatan turbocharger ni ada 2 main komponen. Sebelah adalah kompresor dan sebelah lagi adalah turbine. Kompresor ni biasanya dibuat menggunakan aluminium sebab belah kompresor ni suhu dia tak tinggi. Tapi belah turbine ni biasanya dibuat menggunakan material yang dipanggil Inconel. Kenapa kena guna material pelik ni? Sebab dekat situ exhaust gas akan lalu,
exhaust gas ni boleh mencapai 1000 darjah Celsius untuk kereta petrol. Kalau kereta diesel 800 darjah Celsius. Jadi memang material ni kena tahan suhu yang sangat tinggi. Of course, kalau turbocharger yang special tu, performance turbocharger untuk buat racing, mungkinlah diorang guna titanium dan sebagainya. Tapi untuk turbocharger yang standard, inilah bahan dia. Jadi bahan ni murah dan mudah nak dibentuk. Jadi production cost akan lebih rendah. Okey, sebab ketiga, kenapa turbocharger sekarang ni murah adalah kaedah pembuatan turbocharger tu sendiri dah dioptimiskan secekap yang boleh. Turbocharger ni biasanya dibuat menggunakan kaedah casting. Kita tuang dia dalam acuan, nanti dia akan mengeras dan jadilah bentuk turbocharger tu. Tapi bentuk tu dia belum betul-betul accurate. Daripada casting ni, dia akan masukkan ke dalam machining process. Dan machining process ni pun makin lama teknologi makin canggih. Sekarang ni ada orang boleh buat turbocharger menggunakan 3D printer. Anda bayangkan, boleh 3D print besi. Memang canggih lah. Jadi kalau setakat CNC yang biasa, ada 5 aksis, 6 aksis, itu benda yang biasa dah sekarang ni. Dan disebabkan teknologi pembuatan ni makin lama makin canggih, teknologi yang dulu yang mahal sangat pun akan jadi lebih murah. Dan bila mesin-mesin nak buat turbocharger ni menjadi mudah dan menjadi murah, secara langsung produk dia tu iaitu turbocharger sebiji itu pun akan jadi lebih murah. Jadi itulah sebab yang ketiga. Kalau saya recap balik, sebab pertama tadi adalah mass production, sebab yang kedua adalah material, dan sebab ketiga adalah teknik production yang makin efisien. Apa pula sebab yang keempat? Okey, sebab yang keempat adalah simple saja, bukan setakat turbocharger, semua barang pun macam tu. Dia jadi murah sebab persaingan yang sengit antara manufacturer turbocharger. Contohnya kalau kereta Honda ada turbo. Turbo tu sendiri bukanlah Honda yang buat. Dia akan suruh manufacturer macam BorgWarner ataupun IHI daripada Jepun ataupun MHI untuk buat turbocharger ni. Jadi ini adalah antara vendor-vendor yang besar lah dekat dalam dunia ni. Dan diorang ni sentiasa compete against each other. Dan of course, nak menang competition ni mestilah pada harga yang terendah. Ada brand kereta yang separuh kereta dia BorgWarner buat, separuh kereta dia orang lain buat turbocharger dia. Asalkan manufacturer kereta tu dapat harga yang paling rendah, dia tak kisah siapa yang buat. Dan dengan market sekarang ni, memang manufacturer turbo ni untung berbilion-bilion lah. Sebab hampir semua kereta dah diletak turbocharger. Bukan setakat BMW, Mercedes atau kereta-kereta performance je ada turbocharger. Kereta untuk orang biasa macam Ativa, macam Nissan Almera ada turbocharger. Memanglah turbo dia comel saja. Kemudian kenderaan berat, contohnya excavator lah, bas lah, lori lah, semua tu ada turbocharger. Jadi memang jadi vendor turbocharger ni untung sebenarnya. Sebab yang kelima, kenapa turbocharger ni murah, sebenarnya ada kena mengena juga dengan negara kita ni. Tapi sebelum tu, kalau anda ni memiliki kereta tapi tak tahu langsung pasal enjin, sebenarnya boleh jadi satu benda yang berisiko. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero, di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni. Percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah, dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Dan sebab yang kelima, kenapa harga turbocharger sekarang ni sangat murah. Bila saya sebut sangat murah ni, ini relatif dengan harga kereta tu. Kalau kereta tu 200,000, harga turbocharger 2,000,
Maknanya turbocharger tu 1% je dari harga kereta. Dan kalau turbocharger yang harga 2,000 pun memang dah kira turbocharger yang canggih. Kebiasaannya antara 1,000 dengan 2,000. Kalau turbocharger performance boleh pergi 5,000, 6,000, 10,000 pun boleh. Tapi relatively murah lah daripada nak beli battery pack untuk kereta hybrid contohnya. Okey, sebab yang kelima ni ada kena mengena dengan negara-negara macam Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sebabnya adalah manufacturing turbocharger tu, diorang boleh outsource ke negara-negara yang kos bahan dengan kos buruh dia murah. Jadi macam Apple buat iPhone kan, design in California tapi manufacture dekat China juga. Bukanlah nak kata iPhone tu tak bagus sebab made in China. Made in China pun bagus juga, tapi labor cost dia jauh lebih murah daripada labor cost dekat US contohnya. Jadi untuk bisnes yang keluarkan produk, memang make sense untuk hantar production ke negara-negara yang murah kos dia. Dan itulah juga yang dibuat oleh manufacturer turbocharger. Jadi benda ni dipanggil sebagai outsourcing. Ke dekat Malaysia pun ada kilang yang buat turbocharger untuk manufacturer yang power-power ni. Kalau anda tahu, komen dekat bawah. Sekali lagi, link untuk join kursus Engine Zero to Hero saya letakkan dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.